Assalamualaikum, hai. Okey, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Okey, dalam video ni kita akan tengok dalam e-commerce punya topik fasa 1 setup, okey. Dalam fasa 1 ni kita akan tengok bagaimana kita nak setup hosting. Okey, video sebelum ni saya dah tunjuk bagaimana kita nak beli dan dekat mana kita nak beli. Okey. Video ni kita akan beli hosting, okey. Hosting ni untuk kita nak tempatkan website kita ataupun kita panggil sebagai okey, kalau website ni kita ibaratkan sebagai kedai online, okey. Website kita ni, let's say itu adalah kedai online kita. Domain dipanggil sebagai alamat, okey. Alamat ke kedai kita. Okey, itu adalah alamat. So www.jomcoating.com itu adalah alamat kedai kita lah. Okey. Hosting pula adalah tanah, ibarat tanah untuk membina kedai kita. So kalau kita nak membina kedai, kita kenalah ada tanah baru boleh bina atas dia, betul tak? So hosting dikira sebagai tempat kita menumpang, okay? So tanah untuk bina kedai kita. And then landing page yang kita akan tengok dalam video ketiga nanti itu dikira sebagai design di dalam kedai. Okay, so kita dah ada kedai. Okay, kita dah ada tanah. Lepas tu kita dah ada alamat untuk ke kedai. And then kita akan design di dalam kedai itulah. Okay, so itu ibaratnya. Okay, so untuk hosting ni yang diibaratkan sebagai tanah ni kita akan beli dekat Signet, okay. So syarikat yang kita akan beli dia adalah syarikat dia adalah Signet lah, website dia. Okay, so pergi dekat www.signet.com.my. Korang nampak tak? signet.com.my Okay, pergi dekat sini and then korang boleh belilah. Okay, first kali lepas dah pergi sini korang kena daftar. Okay, korang boleh pergi dekat client area. Okay, dekat sini dia patut suruh login. Kalau ini untuk tempat untuk login. Kalau korang nak daftar, korang kena daftar dekat, ataupun korang boleh pilih terus dekat sini. Pergi je dekat hosting. Okay, pergi dekat business hosting. Kita beli je terus domain hosting kita, and then dia akan minta kita untuk daftar. Okay, pergi dekat hosting, business hosting. And then dekat sini, saya biasa suka beli yang tengah-tengah ni, advance ni. Okay, dia ada beberapa option. Korang boleh tengok option mana yang korang sesuai. Tapi saya suka beli ni sebab kita boleh ada 5 website di dalam satu hosting. Okay, kalau korang ada domain lain, contohnya Jom Coating kan, korang ada business lain, korang boleh tumpang dalam hosting ni juga. Okay, dan dia ada disk space, bandwidth yang okay lah, agak okay. Okay, dia tak sesuai untuk bisnes yang sangat terlalu besar, yang traffic dia beribu-ribu masuk. Okay, dekat sini dia ada bagi tahulah website less than 2000 visit daily. Okay, so untuk orang yang baru nak bermula, ini sangat sesuai. Jadi saya akan pilih add to cart. Okay, lepas kita dah pilih add to cart, dia akan tanya. Okay, dia ada bagi 3 option. Saya akan pilih option yang ketiga sebab kita memang dah beli domain kita dekat tempat lain. Okay, so saya akan pilih kat sini lah. I will use my existing domain which kita beli dekat GoDaddy, and then kita akan update name server. Macam saya cakap dalam video sebelum ni, kita kena update name server kita dekat GoDaddy. Okay, jomcoating.com. Okay, use. Okay, so dekat sini dia dah keluarkan invoice. Okay, dalam ni dia ada billing ni. Billing ni saya akan tukar kepada annually. So kita bayar untuk setahun lah. Korang boleh bayar untuk 2 tahun, 3 tahun, dan dia ada lagi murah kalau korang pilih 3 tahun. Ini saya just ambil untuk setahun je dulu. Okay, so kira saya bayar untuk setahun. Hosting dia adalah RM160. Dan saya boleh klik, saya akan klik continue lah. So dia ada total 6 domain korang boleh letak dalam hosting ni. Okay, so continue. Okay, dalam sini, dekat sini, okay, kalau untuk korang nak ni clear, domain RM160 ni untuk hosting tahun pertama saja. Bila dah masuk tahun kedua, korang kena bayar RM200. Okay, so dekat sini dia akan suruh korang login. Korang kena create new account lah, account dalam Signet ni. Okay, saya already dah ada account. Okay, so saya akan gunakan existing account saya. Dan pembayaran korang boleh pilih pembayaran menggunakan online payment ataupun FPX lah. Okay, saya dah pilih FPX ataupun PayPal ataupun card korang boleh guna. Okay, seterusnya dah boleh check out. Okay, disuruh accept lah. Okay, check out. Okay, so saya akan pilih Maybank to you. Okay, pay online via Maybank to you.
Okay, saya pause kejap sementara saya masukkan detail-detail bank saya. Okay, so dia dah keluarkan invoice. Dia kata, thank you, your online payment has been authorized successfully. Okay, so kita dah beli dah. Bila beli, dia automatically log out kita tau. So, korang jangan terkejut bila korang dah log out. So, korang just masuk balik menggunakan email dan alamat password yang korang dah guna tadi. Okay, saya gunakan tu, saya masuk balik. Okay, bila korang dah masuk, bila korang dah beli hosting ni, dia akan hantar dekat korang satu email. Okay, so buka email korang. Okay, dalam email korang akan buka kepada last email yang dibagi. Okay, so dia akan bagi email, dia akan bagi email, dia akan bagi detail hosting korang. Okay, dalam detail hosting tu akan ada korang punya name server. Okay, kejap. Okay, sorry. Dia ada beberapa email yang dihantar lepas terima. Okay, nampak 1, 2, 3, 4 email korang akan dapat. So, saya nak korang ambil yang dia ada tulis tajuk dia, Your Hosting Account Information, jomcoating.com. Pilih situ. Okay, bila korang baca dekat sini, okay, korang akan nampak dekat sini, Server Information. Okay, bahagian ni penting. Name server 1 dengan 2. Okay, so kalau korang ingat lagi, saya harap korang ingat. Okay, saya dah bagi tahu. Lepas kita dah beli domain, kita kena connect domain kita dengan hosting kita. Okay, untuk connect dua-dua ni, kita kena update name server kita. Okay, update name server dekat domain. Tapi name server ni, dia punya name server tu kita akan dapatkan daripada hosting ni. Okay, dapatkan daripada hosting name server tu and then update dekat GoDaddy. Okay, so dekat hosting ni lah yang saya dah ada dekat sini. Okay, saya dah ada name server 1, 2, 3, 4. Okay, yang ni korang simpan dekat satu tab ni. Okay, sekarang masuk balik kepada GoDaddy korang. Okay, dekat GoDaddy korang masuk balik. Okay, dekat sini sebelah atas kanan ni korang boleh klik sini and then tengok korang punya produk. Okay, my products. Okay, dekat my product ni korang carilah domain korang tu. Okay, ini sebab saya ada banyak domain tau, sebab tu banyak sangat keluar ke sini. Kalau korang punya mungkin keluar satu je kat sini kalau korang first time beli. So korang dah terus boleh klik dah. Okay, kita tunggu sekejap. Lambat pula dia. Okay, bila korang dah tekan manage all, nanti dia akan keluarlah senarai domain korang. Okay, dekat sini korang kena klik dekat, okay, ini adalah domain kita, jomcoating.com. Okay, dekat sini dia ada button use my domain. Ataupun kalau korang ada button manage domain ke, korang boleh klik je dekat situ. Okay, saya klik use my domain. Okay, so dekat sini saya akan klik view domain settings. Okay, dekat domain setting ni korang boleh scroll down, korang boleh tengok dekat sini manage domains. Okay, dekat manage domains ni kalau korang scroll bawah sikit, korang akan nampak ada section name servers. Okay, so dekat sini lah kita kena tukarkan name server ni kepada name server yang kita dapat daripada Signet tadi. Sebab ini name server untuk GoDaddy. Okay, so name server untuk Signet adalah hosting Signet adalah lain yang tadi kita nampak tu. Okay, so saya pergi dekat sini, kita punya email tadi. Okay, kalau korang nampak name server 1, NS1, name server 2, NS2. So saya ambil je ni, copy. Saya pergi dekat sini, kita punya GoDaddy, dekat bahagian name server ni, saya change. Okay, enter my own name servers advanced. Okay, so name server 1 adalah yang ni. Name server 2 kalau korang perasan, dia just tukar nombor 2 je. Dia tak ada apa pun. Dia bukan yang lain. Okay, name server 2 dia adalah NS2. Okay, so kita just masukkan NS1, NS2 lah. Masukkan 2 name server dah cukup dah. Walaupun dekat sini ada 4 kan. Okay, so saya save. Name server, okay, dia just bagi warning lah, korang jangan suka-suka tukar kalau korang tak tahu. Itu maksud dia. So kita memang tahulah apa kita buat. So kita just tukar.
Okay, so dekat sini dia dah keluar, dia akan a few minit nanti dia akan tukar lah dekat sini name server ni. Okay, so kita dah sambungkan name server Signet kepada name server Signet kepada kita punya domain GoDaddy ni. So ini dengan ni dah connected. Okay, so inilah fasa dia, macam mana kita nak bina dalam fasa setup ni. Kita dah buat yang pertama, yang kedua. Okay, so selepas kita dah install, kita dah masukkan, kita dah beli domain, kita dah beli hosting dan kita nak connect dua-dua ni. Seterusnya proses dia adalah kita akan daftar landing page kita dalam OnPay. Okay, kalau korang nampak kat sini, domain kita dah beli, okay, hosting dah ada, landing page iaitu kedai. Di kedai yang kita nak design ni menggunakan OnPay. Okay, so kita akan tengok dalam video yang seterusnya.